Hai, selamat datang ke kelas PDP PJPK tingkatan 1. Oke, setahu Anda dalam PJPK ini melibatkan dua bidang, yaitu bidang yang pertama adalah pendidikan jasmani dan bidang yang kedua adalah pendidikan kesehatan. So, hari ini kita akan fokus ke bidang pendidikan kesehatan. Kita akan masuk ke unit 1.0 perkembangan seksual sekunder. Okey, dalam tajuk ini kita akan fokus dua objektif hari ini, iaitu awak akan tahu tentang apakah maksud perkembangan seksual sekunder dan cara mengurus perkembangan seksual sekunder. Okey, sebelum cikgu masuk ke maksud perkembangan ataupun definisi perkembangan seksual sekunder, cikgu nak awak lihat gambar yang cikgu letak di situ. Okey, apakah cikgu nak awak lihat apakah perubahan yang awak boleh nampak daripada gambar tersebut? Okey, cuba awak fikirkan, lepas tu awak simpan dalam otak kamu. Bila cikgu terangkan nanti, cuba awak bandingkan adakah perubahan yang awak nampak itu ada di dalam penerangan yang cikgu terangkan nanti ya. Okey, awak sila lihat apakah perubahan yang awak nampak di situ. Okey, itu adalah gambar seorang lelaki daripada dia kecil hingga dia besar. Apakah perubahan dia berubah? Okey, seterusnya mari kita masuk ke definisi perkembangan seksual sekunder. Okey, definisi perkembangan seksual sekunder adalah perubahan pada tubuh yang terjadi pada permulaan akhir balik yang melibatkan aspek fizikal dan emosi. So, perubahan-perubahan yang kita boleh nampak dari segi dia punya rupa, dari wajah dia, dari bentuk badan dia pada permulaan akhir balik. Apa itu akhir balik? Akhir balik adalah satu tanda kematangan seksual. Okey, satu tanda kematangan seksual ataupun satu tanda keupayaan seseorang itu mempunyai anak. Okey, biasanya bagi seseorang lelaki ataupun perempuan, dia punya tempoh untuk akhir balik iaitu tempoh untuk kematangan seksual adalah pada umur 9 hingga 16 tahun. Okey, perubahan ini kita boleh nampak dari dua aspek iaitu fizikal dan emosi. Fizikal contohnya, okey, mari kita lihat balik gambar ini. Okey, dari segi fizikal adalah dari segi luaran apa yang kita boleh nampak perubahan yang kita boleh lihat. Okey, contoh perubahan yang kita boleh lihat dalam gambar ini. Okey, daripada dia tak ada misai, dia menjadi ada misai. Okey, perubahan yang kedua, daripada dia tak ada janggut menjadi ada janggut. Okey, seterusnya daripada dia kurang berotot menjadi ada otot. Okey, itu adalah perubahan yang cikgu nampak di sini. So, apa perubahan yang awak nampak lagi? Okey, awak sendiri boleh tambah. Okey, dari segi aspek emosi pula, maksudnya dari apabila dia kecil, dia hanya tahu happy sahaja. Oh, saya happy sebab ini, sebab perkara ini, sebab perkara itu. Tapi apabila dia besar, dia boleh ada pelbagai emosi daripada dia happy,
dia menjadi marah sebab perkara yang tidak betul. Daripada dia happy, dia menjadi ada emosi sedih sebab sesuatu perkara yang menyedihkan. Daripada dia happy menjadi dia kecewa. So, pelbagai emosi sudah menimbul apabila dia mula akil balik. So, hari ini kita hanya fokus kepada satu aspek sahaja, iaitu aspek fizikal. So, mari kita lihat apakah perubahan bagi seseorang lelaki dan perempuan. So, ini adalah gambar bagi pembesaran dua jantina lelaki dan perempuan. Okey, mari kita lihat apakah perubahan yang kita boleh lihat. Okey, yang pertama, kalau bagi lelaki, apa perubahan yang awak boleh nampak ataupun perempuan? Okey, daripada dia bayi, dia semakin tinggi. So, perubahan yang pertama adalah ketinggian meningkat. Itu ialah perubahan yang pertama. Okey, secara langsungnya apabila seseorang itu dia semakin tinggi, okey, dalam gambar ini kita tidak boleh nampak, tapi cuba fikir, apabila kita semakin meningkat, secara langsungnya apa akan semakin meningkat ataupun berubah? Okey, jawapannya ialah berat badan kita. Okey, apabila kita semakin meningkat umur, ketinggian itu akan semakin meningkat dan kita punya berat badan pun akan semakin meningkat. Okey, seterusnya mari kita lihat apa lagi perubahan-perubahan yang kita boleh nampak untuk seseorang lelaki. Okey, contoh tadi daripada dia tidak ada misai menjadi ada misai. Dia boleh tumbuh misai, dia tumbuh janggut. Okey, kalau perempuan, okey, daripada bentuk badan dia, okey, bentuk badan yang tidak berapa menarik menjadi bentuk badan yang menarik orang, ataupun daripada dia payudara yang kecil menjadi payudara yang besar, daripada punggung yang kecil daripada punggung yang besar. Okey, so itu adalah perubahan yang kita boleh nampak dalam gambar ini. Okey, mari kita teruskan ke slide yang seterusnya yang menunjukkan apa yang kita tidak boleh nampak, apakah perubahan yang kita tidak boleh nampak dalam gambar ini. Okey, contoh. Okey, yang pertama, perubahan dari segi fizikal lelaki. Ketinggian meningkat, berat badan berubah. Okey, suara semakin garau. Okey, ini kita tidak boleh nampak tapi kita boleh dengar ataupun rasa. Kalau lelaki dari kecil ataupun perempuan dari kecil, dia punya suara adalah suara kanak-kanak. Tapi apabila mereka semakin matang, semakin besar, suara lelaki akan semakin garau dan suara perempuan akan semakin merdu. Okey, seterusnya lelaki akan tumbuh misai, akan tumbuh janggut. Okey, selain daripada tumbuh misai dan janggut, apa lagi akan tumbuh? Okey, tumbuh bulu-bulu. Okey, bulu-bulu contohnya tumbuh bulu ketiak, contohnya tumbuh bulu di tempat kemaluan kita. Okey, itu adalah satu tanda kita sedang matang seksual. Okey, seterusnya kalau lelaki mereka akan mengalami mimpi basah. Kalau untuk perempuan mereka akan mengalami kedatangan bulan ataupun kedatangan haid. Okey, seterusnya bagi seseorang lelaki apabila dia kecil, mungkin otak dia
kecil ataupun kurang berotot, tapi apabila dia besar, otot dia semakin membesar. Lepas tu kulit dia semakin kasar ataupun tumbuh jerawat bagi lelaki dan perempuan, dan dada ataupun bahu lelaki semakin melebar. Okey, itu adalah contoh perubahan fizikal lelaki. So mari kita lihat perubahan fizikal perempuan pula. Okey, sama seperti lelaki, ketinggian meningkat, berat badan berubah. Okey, bentuk badan berubah daripada tiada bentuk badan menjadi bentuk badan yang ada S shape. Okey, itu adalah bentuk badan yang selalu menarik mata lelaki. Menarik perhatian mata seseorang lelaki untuk lihat seseorang perempuan. Okey, itu adalah bentuk badan perempuan berubah daripada tiada S shape menjadi ada S shape. Okey, seterusnya adalah suara semakin merdu, tumbuh jerawat. Okey, punggung dan payudara yang kecil menjadi semakin membesar ataupun punggung semakin melebar. Okey, tumbuh bulu ketiak, tumbuh bulu di tempat kemaluan. Okey, rambut ataupun kulit semakin berminyak ataupun tatang hair. Okey, ini adalah tanda-tanda bagi seseorang perempuan dia mengalami perkembangan seksual sekunder. Okey, seterusnya, apabila kita mengalami perkembangan seksual sekunder, kita perlu ada cara untuk mengurus dia. Okey, contoh, cikgu beri beberapa contoh di sini. Okey, yang pertama adalah apabila kita tumbuh bulu ketiak, bagaimana kita nak membersihkan dia? Okey, langkah yang pertama kita boleh membersihkan dengan sabun, iaitu awak ambil sabun, sapu di tapak tangan kamu, buat dia sampai berbuih, lepas tu awak sapu di ketiak kamu untuk bersihkan bulu ketiak. Selepas itu awak boleh ambil gunting ataupun peralatan untuk cabut bulu itu. Awak cabut ataupun gunting bulu ketiak awak sehingga pendek. Selepas itu awak bersihkan semula dengan air, lap dengan tuala yang bersih. Okey, seterusnya bagaimana kita nak uruskan jerawat ataupun rambut yang berminyak? Okey, yang pertama kita boleh bersihkan dengan pencuci muka untuk bersihkan jerawat ataupun kita menggunakan shampoo untuk bersihkan rambut yang berminyak. Okey, seterusnya ialah bersihkan semula dengan air dan lap dengan tuala yang bersih. Okey, seterusnya adalah bagaimana kita nak menguruskan mimpi basah untuk lelaki dan tatang haid untuk perempuan. Okey, yang pertama kita boleh bersihkan tempat kemaluan kita dengan air, lap dengan tuala yang bersih, dan selepas itu tukar tukar seluar dalam yang bersih. Okey, cikgu nak ingatkan di sini, di bulu ketiak itu cabut dan gunting dengan pendek. Okey, di sini tidak menggalakkan untuk mencukur bulu ketiak. Kenapa? Sebab jika awak mencukur, dia boleh menyebabkan, kemungkinan besar akan menyebabkan kecederaan, iaitu melecet. So, di sini tidak menggalakkan awak untuk mencukur bulu ketiak. So, sila ingat di sini ya. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih.